Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi, pada episod kita pada hari ini, kita akan mulakan satu forum yang bertajuk Jenayah Scam dalam kalangan anak muda. Mari kita perlihatkan. Hai, Assalamualaikum. Saya selaku moderator hari ini, Malisa Masara binti Azmal Suhaimi, dan perkenalkan ahli panel saya yang pertama iaitu Cik Nur Nazilah Huda binti Muhammad Fari, dan yang kedua Cik Izzatun Nadirah binti Bidin, dan yang ketiga Cik Nur Azri Izzati binti Omar, dan yang terakhir adalah Cik Ijaz Syamim bin Azizi. So, pada hari ini kami akan mengadakan forum bertajuk Jenayah Scam dalam kalangan anak muda. Baiklah, kita akan mulakan forum kita pada hari ini dengan bertanyakan soalan kepada Cik Nadirah terlebih dahulu. Jadi, kita sering mendengar perkataan scam secara online dan sebagainya, tetapi adakah kita benar-benar faham tentang apakah itu scam? Jadi, saya ingin bertanyakan kepada Cik Nadirah, apakah yang dia faham tentang scam? Terima kasih saya ucapkan pada moderator kita pada pagi ini, iaitu Cik Malisa Masara. Jadi apa yang saya faham tentang scam ini adalah scam ini merupakan salah satu bentuk penipuan yang berlaku di atas talian. Ini kerana kepesatan teknologi yang meningkat telah menyebabkan seseorang itu untuk menggunakan teknologi yang ada untuk perkara yang salah. Menurut sumber rasmi Jabatan Keselamatan Negara, di negara kita ini terdapat 6 jenis scam, termasuklah phishing, scam makau scam, scam e-dagang, scam tawaran kerja, scam cinta dan juga scam parcel. Jadi sekarang kita telah pun mendengarkan daripada Cik Nadirah tentang scam. So, kita telah pun nampak sedikit sebanyak tentang scam, dan kita mahu juga tanya Cik Ijaz Syamim, apakah pendapat beliau tentang jenayah scam yang ketika ini semakin meningkat? Pada pandangan saya, jenayah scam ini tidak patut berlaku di Malaysia. Penipuan tidak bersemuka membabitkan medium laman sesawang, media sosial dan panggilan telefon menjadi trend jenayah cyber memerangkap mangsa sehingga menyebabkan kerugian. Ketua Polis Daerah Sentul Assistant Commissioner Ben Ehlai berkata, dalam tempoh Oktober hingga November tahun lepas mencatatkan peningkatan kes membabitkan jenayah cyber sebanyak 16 kes, iaitu 72 kes pada November berbanding 56 kes pada Oktober dengan pelbagai modus operandi. Menurutnya, antara jenayah scam yang dilaporkan tahun ini adalah membuat iklan atau tawaran kerja sambilan melalui aplikasi sosial yang menjanjikan kewangan tambahan kepada mangsa. Hal ini dinamakan scam dalam kerja. Mereka mungkin dikenakan bayar rayuan dan sebagainya untuk pelanggan mereka. Dengan cara inilah, mereka dapat menipu para penganggur yang ingin mencari kerja dengan cepat. Pada pandangan saya juga, jenayah scam ini sepatutnya berkurang kerana hampir semua masyarakat mempunyai telefon pintar yang membolehkan mereka membaca artikel-artikel tentang cara elak diri daripada ditipu oleh skamer-skamer ini. Masyarakat perlu bertanggungjawab dalam hal-hal ini supaya kes-kes penipuan cyber dapat dikurangkan. Kempen-kempen dalam talian juga boleh dibuat supaya ramai lagi yang peka dalam situasi jenayah ini. Wujudnya peningkatan kes penipuan cyber di negara ini disumbangkan faktor skamer atau penipu itu sendiri mahir memanipulasi teknologi, maklumat dan komunikasi. Skamer ini menguasai dengan baik perkembangan teknologi dan menggunakan kemahiran soft skill untuk memanipulasi individu yang berpotensi menjadi mangsa penipuan. Mangsa biasanya mudah teruja dengan barangan berjenama yang ditawarkan, hadiah wang lumayan maupun menjalinkan hubungan cinta palsu dengan gambaran bahawa individu tersebut kacak atau jelita, terutama individu yang kesunyian, naif dan sebagainya. Skamer menggunakan bahasa yang sopan dan manis untuk memikat bagi menjerat dan mencairkan hati dan menambah kepercayaan mangsa. Terima kasih diucapkan kepada Cik Ijaz. Jadi kembali semula kepada Cik Nadirah untuk pertanyaan seterusnya. Jadi apakah faktor yang boleh menyebabkan jenayah scam ini berlaku? Boleh Cik terangkan serba sedikit tentang perkara ini? Antara faktor terjadinya scam ini adalah kerana tekanan hidup. Tekanan hidup adalah salah satu faktor utama yang mendorong remaja untuk melakukan jenayah scam. Pada situasi pandemik COVID-19, ramai antara kita yang terjejas
dek kerana hilang punca pendapatan. Hal ini menyebabkan mereka menghadapi kesulitan untuk memenuhi keperluan kehidupan harian. Kesempitan hidup yang dialami semasa waktu pandemik ini sangat sukar kerana kita semua dikehendaki untuk berada di rumah bagi memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Setengah pelaku jenayah skam ini mengambil kesempatan atas pandemik yang berlaku dengan meraih simpati warga-warga netizen supaya memberikan mereka duit. Oleh itu mereka terjebak dengan jenayah skam ini seperti untuk mendapatkan duit dalam waktu yang singkat. Pada mulanya dengan niat untuk membantu keluarga, tetapi apabila sudah mendapat wang yang banyak, lain pula jadinya. Kebanyakan remaja zaman sekarang terlalu suka mengikuti gaya kehidupan orang sekeliling walaupun sedar bahawa diri sendiri tidak mampu, bak kata pepatah, ukur baju di padat sendiri. Remaja sekarang terlihat sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan duit supaya terlihat mewah di mata rakan-rakan sekeliling. Ini menunjukkan bahawa betapa kuatnya pengaruh rakan sebaya dalam perkara ini. Jenayah skam ini juga dapat dilakukan oleh remaja kerana pada masa kini kita boleh katakan bahawa setiap orang pasti mempunyai telefon pintar dan mereka sangat pandai menggunakannya walaupun tanpa ajaran ibu bapa. Oleh itu jenayah skam ini bukanlah sahaja dapat dilakukan oleh orang dewasa, malah pada usia remaja jenayah ini sudah dipraktikkan. Baiklah, mengikut isi daripada Cik Izzatul Nalidah tadi, dia menekankan faktor tekanan hidup dalam diri seseorang remaja. Jadi kita tanya pandangan Cik Nazifah tentang perkara ini. Adakah kita perlu memekakkan telinga dan membutakan mata menutup kesalahan mereka atas dasar simpati? Pada pendapat saya, kita tidak patut memekakkan telinga dan membutakan mata atas dasar simpati kepada mereka kerana kesalahan yang dilakukan mereka adalah kesalahan yang agak berat, walaupun kesalahan tersebut dilakukan dengan niat untuk membantu keluarga. Bak kata orang, niat tak menghalalkan cara. Jadi kita kalau hendak menolong keluarga keluar daripada tekanan hidup sekalipun, biarlah dengan cara yang betul supaya tidak menyakitkan orang lain demi kesenangan kita. Walau sesempit mana pun hidup kita, janganlah kita ambil hak orang lain kerana masih ada lagi orang yang lebih susah daripada kita. Terima kasih Cik Nazifah. Jadi saya sambung lagi pertanyaan saya untuk Cik Nazifah juga. Jadi jika seseorang remaja melakukan jenayah skam ini, apakah kesan yang boleh terjadi terhadap mereka dan apakah yang akan terjadi dalam kehidupan mereka? Boleh terangkan? Kesan terhadap individu yang melakukan jenayah skam ini, mereka akan susah untuk mendapatkan pertolongan orang apabila susah. Hal ini kerana masyarakat akan menjadi tidak percaya kepada mereka kerana sering menipu. Selain itu, mereka juga akan hilang kawan. Kawan akan mempunyai rasa tidak selamat apabila berada dekat dengan mereka. Individu yang melakukan skam ini juga akan dibenci dan disisihkan oleh keluarga mereka. Lebih teruk lagi, keluarga tidak mengaku mereka sebagai darah daging sendiri. Yang paling utama sekali, mereka yang melakukan jenayah skam ini akan jauh daripada Tuhan kerana mereka makan dan minum daripada sumber yang haram. Mereka mungkin akan terlihat senang dan mewah di dunia, tetapi tidak akan terlepas di akhirat nanti. Kerana setiap perbuatan jahat di dunia ini pasti akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nazifah. Jadi saya akan teruskan forum kita pada hari ini dengan bertanyakan lagi soalan kepada Cik Ijaz Syamim. So, apakah yang boleh dilakukan oleh mangsa ketika mereka terkena jenayah skam? Baiklah, mari kita lihat persoalan yang ditujukan pada kali ini, iaitu apakah yang boleh dilakukan oleh mangsa apabila menghadapi situasi skam. Okey, baiklah, kita semua dah tahu apakah itu skam, situasi apa yang dikatakan skam. Akan tetapi, apakah yang kita perlu lakukan jika kita terkena jenayah skam ini? Yang pertama sekali, kita mestilah bertenang. Kerana apabila kita susah hati, nanti kita akan tidak menyelesaikan masalah ini dengan lancar, dan kita juga mungkin boleh tersilap langkah dan membuat keputusan yang tidak wajar. Seterusnya, kita mestilah mengumpul bahan bukti seperti resit ataupun bukti pembayaran. Sebagai contoh, kalau kita beli barang daripada sebuah kedai di aplikasi Shopee,
kita bolehlah mencari resit-resit ataupun bukti pembayaran di bahagian sejarah pembelian dan membuat tangkapan skrin di situ. Dan akhirnya kita boleh kumpulkan sebuah bukti di dalam Microsoft Word ataupun PDF. Adalah Cik Ijaz. Jadi selepas ini jika saya ataupun penonton tidak bernasib baik dan terkena jenayah scam ini, maka kami tahu apa yang perlu dilakukan. Jadi kita akan meneruskan lagi dengan forum kita pada hari ini dengan bertanyakan pandangan Cik Nadirah dengan cara untuk mengatasi jenayah scam ini daripada terus berleluasa. Antara langkah untuk mengatasi jenayah scam ini adalah jangan panggil semula atau jangan jawab panggilan antarabangsa yang tidak dikenali. Pada tahun 2017, terdapat peningkatan kes penipuan yang melibatkan panggilan daripada nombor yang tidak dikenali dari Maldives. Modus operandi tersebut dikenali sebagai Missed Call Wanggil. Ia merupakan salah satu cara di mana pemanggil akan membuat panggilan dalam satu nada dering saja lalu terus memutuskan panggilan. Oleh itu, dinasihatkan supaya kita jangan memanggil semula atau jawab panggilan daripada mereka kerana panggilan seperti ini memudahkan pihak scammer untuk mengakses akaun peribadi tanpa sedar. Jadi mari kita beralih pula kepada Cik Azrin Izzati yang daripada tadi tunggu kita untuk kita menanyakan soalan kepadanya. Jadi saya lihat zaman kini banyak content creator seperti di aplikasi TikTok, YouTube dan sebagainya melakukan konten prank yang sebenarnya ianya adalah sesuatu jenayah scam. Bagi mereka ianya adalah dipanggil prank, tapi bagi Cik Azrin pula, adakah jenayah scam ini boleh dikategorikan sebagai sesuatu hiburan yang boleh mengenakan orang lain? Cuba perterangkan. Bagi pendapat saya, jenayah scam ini berlaku bukan kerana untuk mengenakan orang, tetapi objektif utama mereka lebih kepada untuk mendapatkan wang dengan lebih mudah tanpa perlu bekerja mengikut waktu. Ini kerana wang yang diperoleh mereka amatlah lumayan sehingga dalam masa satu hari mereka memperoleh jutaan ribu ringgit. Tetapi tidak dinafikan juga bahawa scam untuk mengenakan orang juga menjadi penyebab utama berlakunya jenayah ini. Hal ini kerana seperti saudari Nadirah dan saudari Ijaz katakan sebentar tadi, scam seperti scam cinta membuatkan seorang mempunyai niat tersendiri, contohnya untuk membalas dendam atau mengenakan orang supaya mereka berpuas hati. Terima kasih diucapkan kepada Cik Azrin. Jadi soalan terakhir kita pada hari ini juga untuk Cik Azrin juga. Okey. Soalan saya, boleh Cik Azrin berikan sedikit pendapat ataupun nasihat untuk masyarakat di luar sana agar tidak terjebak dengan jenayah scam ini? Nasihat saya kepada masyarakat adalah berhati-hati dalam setiap perbuatan kita, khususnya apabila berkongsi maklumat kepada pihak yang tidak dikenali. Pastikan anda tahu sebarang laman web rasmi dan orang yang bertanggungjawab yang berhak untuk mendapatkan maklumat anda. Sekiranya tidak pasti, anda boleh menghubungi mana-mana pihak yang berwajib untuk bertanyakan tentang kesahihan mereka. Jadilah masyarakat yang bijak dan peka tentang jenayah yang berlaku supaya tidak menjadi mangsa penipuan atas talian. Pelbagai usaha telah digerakkan, maka sebagai masyarakat yang bijak, kita haruslah memainkan peran kita dalam membendung masalah scam ini agar jenayah ini dapat dihapuskan demi kebaikan diri serta negara. Jadi dengan berakhirnya jawapan daripada Cik Azrin tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Ingatlah bahawa jangan pernah mencuba jenayah scam ini. Ianya terlihat seperti hiburan dan bahan jenaka, tetapi ia sangat menyusahkan orang lain. Dan berjumpa lagi kita pada lain masa bersama saya, Melissa Basarah dan juga ahli-ahli kita yang lain.